Assalamualaikum. Selamat petang. Apa khabar warga Farmasi Duyung? Anda bersama Borak Sihat bersama Duyung. Pada petang ni, sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya. Nama saya Hazrin Jisan, ahli farmasi daripada Farmasi Duyung Sdn Bhd. Okey. So, saya percaya tajuk yang saya bakal nak cerita ni memberi manfaat lah. Dan juga dia tidak mengambil masa yang lama. Okey. Dan suka saya nak cerita pada hari ni saya just nak kongsi ilmu mengenai apa dia resdung. Okey, resdung kita panggil ataupun allergic rhinitis, dan apakah punca dan cara nak mencegah. Sebab saya percaya ada segelintir sahabat-sahabat yang orang kata menderita dengan masalah resdung ni. Selalunya kita akan lihat benda ni dekat mana? Especially dekat hidung. Resdung ni atau kita panggil dia allergic rhinitis. Okey, so sebelum tu, boleh ke sahabat-sahabat yang sempat melihat live saya ni, saya nak tanyalah sama ada dapat ke melihat gambar ataupun suara saya ni jelas atau tidak. Okey, jika jelas boleh komen dekat bawah jelas Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, okey, walaupun di mana pun tuan-puan berada sekarang, boleh ke tuan-puan beritahu kepada saya dekat mana tuan-puan berada? Supaya saya nak tahu tuan-puan ni daripada mana. Macam saya dekat Melaka. Kami especially saya dekat sekarang ni dekat outlet Serkam Melaka. Okey, dan alhamdulillah kami dah start operasi bermula daripada 4 Syawal lagi. Daripada pukul 9 pagi sehingga 7 malam setiap hari. Okey. Dan yang terakhir, saya harap jika tajuk saya ni bermanfaat, yang saya akan bincangkan ni bermanfaat, boleh like dan share. Saya ulangi, tajuk yang saya pilih ialah apakah dia resdung ataupun allergic rhinitis, kenali punca dan juga macam manakah cara nak cegah, dan juga ataupun cara nak merawat masalah bila kita kena jangkitan ataupun mengalami masalah resdung ni. Okey. So tanpa membuang masa, first kali saya nak cerita apa dia allergic rhinitis ataupun resdung. Ini itu adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh keradangan pada rongga hidung, di mana bila adanya sesuatu alergen ataupun bahan yang kita alahan tu ataupun sebarang patogen yang menyerang kepada hidung kita ni, dia akan menyebabkan kita punya rongga hidung ni memberi tindak balas. Ini disebabkan, okey, kalau secara saintifik bila adanya protein ataupun alergen yang masuk dekat rongga hidung ni, sel darah putih lah especially ni, dia akan mengeluarkan IgG ataupun IgE, iaitu immunoglobulin yang dirembeskan dekat pada rongga hidung ni, memberikan kesan kita akan hidung berair, jadi gatal-gatal, jadi orang kata bersin-bersin, dan juga kadang-kadang kepada mereka yang sensitif sampaikan boleh menyebabkan tekak sakit ataupun mata bengkak. Itulah dia resdung. Okey, so saya percaya kemungkinan mesti ada je sahabat-sahabat yang mengalami masalah ni kan. Okey, so saya percaya dan punca paling utama kalau kita dekat Malaysia ni ialah disebabkan oleh habuk. Sebab kita ni dekat kawasan orang kata panas khatulistiwa kan. So kejap panas, kejap hujan. Jadi kita tak boleh nak kawal persekitaran kita. Kadang-kadang bila terlalu panas sangat sampai dia keluar debu dan habuk. Itu satu. Okey, mungkin disebabkan oleh bunga pada pendebungaan pada tumbuh-tumbuhan. Okey, itu yang kedua. Ataupun mungkin kadang-kadang alergen ni disebabkan daripada perfume. Iaitu ada sesetengah perfume yang memang ada DEP ataupun bahan aktif ataupun bahan kimia tu yang akan memberikan kesan kita punya rongga hidung ni hypersensitif kan. Okey, so itu yang ketiga. Dan yang keempat, saya percaya mungkin ada juga sahabat yang menjadinya ataupun terjadinya resdung tu disebabkan oleh terhidu bahan-bahan kimia daripada
bahan cuci pinggan mangkuk, bahagian cuci pakaian, itu mungkin juga boleh menyebabkan alergik. Dan yang terakhir mungkin disebabkan oleh perubahan cuaca. So jika sahabat-sahabat yang mana satu, kalau saya yang tak sebut tu, boleh discuss juga dekat sini okay. Dan contoh yang terakhir, saya rasa mungkin ada juga sahabat yang alahan ataupun mengalami hypersensitif disebabkan oleh makanan. Yang ni saya pernah jumpa kadang-kadang sahabat-sahabat yang mengalami resdung tu dia alah kepada makanan laut seperti udang, ketam, sotong. Itu pun adalah tindak balas resdung. Itu ialah punca. So bila kita dah tahu punca, contoh bila sahabat-sahabat bila start makan benda tu, terjadinya seperti bersin-bersin, keluar air dekat hingus, orang kata mata merah, bengkak. Yang itu, so apa yang cara kita nak cegah yang first sekali ialah kita kena kurangkan ambil benda-benda yang alahan tadi. Especially kalau makanan, kita kena kurangkanlah ambil pemakanan especially yang mendatangkan alahan tu. Sebab apa? Sebab memang orang kata dah tindak balas badan masing-masing tu sensitif. Bila adanya alat yang seperti saya ulangi tadi, bila adanya patogen ataupun protein yang daripada bahan asing ni masuk je dekat dalam badan kita, automatik badan kita ni, especially dekat sistem imun kita ni, macam memberi signal mengeluarkan segala orang kata simptom-simptom tadi. So kan, okey. So senang cerita, cara nak cegah yang pertama ialah first kali kena kurangkan pengambilan makanan yang mendatangkan alahan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah jika tuan-puan memang ada masalah pada habuk. Yang ini saya rasa kena cegah dengan cara kena rajin-rajin mengemas rumah, kurangkan orang kata tempat-tempat yang bersepah, yang berhabuk tu supaya apa? Supaya bila kurangnya habuk, kuranglah rangsangan ataupun patogen kepada menyebabkan masalah resdung. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, jika teruk sangat, kalau teruk sangat, tuan-puan boleh, orang kata jika ini sebagai orang kata salah satu pencegahan, suka saya nak share, jika dekat farmasi, kalau tuan-puan ada orang kata memang selalu sangat sampai orang kata ganggu tidur disebabkan hidung tersumbat ataupun sampai pening kepala, so tuan-puan boleh consider. Yang ini dia adalah salah satu produk untuk mencegah juga iaitu saya bagi contoh, ini ialah Sterima. Sterima untuk dewasa. Yang ini ialah daripada kontennya ialah sea water, air laut yang telah diolah. Yang ini boleh digunakan sebagai pembersihan. Okey, saya tunjuk Yang ini tuan-puan, jika yang ada orang kata menderita masalah alahan ataupun resdung teruk ni, boleh consider benda ni. Cara nak gunanya senang sahaja, dia tidak membahayakan Yang ini hanya fungsi untuk membersih sahaja, nama dia Sterima. Okey, so tuan-puan boleh gunakan setiap hari, tak ada masalah. Caranya ialah goncang, yang pertama ini untuk dewasa. Okey, masukkan muncung ni dekat dalam lubang hidung kita yang pertama tu, lepas tu pump, spray. Ni ialah nasal spray. Itu yang pertama. Okey, so satu kali, dua kali. Okey, sampai dia masuklah. Tuan-puan boleh cuci, buat benda ni sebagai pembersihan, pagi sekali, petang sekali. Memang akan ada rasa pedih tapi alhamdulillah feedback daripada pelanggan, produk ni dia boleh membantu untuk mengurangkan simptom-simptom resdung tadilah, iaitu especially hidung tersumbat dan juga berair. Okey, ini ialah untuk jika kalau tuan-puan sebagai pencegahan. Okey, Sterima untuk dewasa. Ataupun jika pada bayi pula yang berumur antara 0 hingga 3 tahun, kita cadangkan untuk ibu ayah muda untuk mendapatkan Sterima Baby. Ini ialah jenis Sterima Baby. Yang ini pun sama juga fungsi dia. Yang warna biru muda ni untuk baby boleh digunakan untuk membersihkan rongga hidung bayi. Kebiasaannya
kalau tuan-puan untuk bila tengok anak ni dah ada masalah, orang kata berair, hidung sumbat, untuk anak yang berumur 2 tahun dan ke bawah, biasanya kalau tuan-puan datang dekat farmasi, kami tak cadang ataupun berikan ubat jenis minum. Sebab apa? Sebab ubat jenis minum ataupun antihistamin ni, dia menyebabkan dia tidak dicadangkan untuk baby yang berumur 2 tahun dan ke bawah. Jadi alternatif, jika tuan-puan ada anak-anak ataupun baby yang ada masalah hidung sumbat, berair, tuan-puan boleh consider pakai Stearima baby kepada anak tadi, supaya apa? Supaya melegakan rongga-rongga hidung dia ni. Dan juga boleh digunakan setiap hari, tak ada masalah. Sebab konten Stearima ni hanyalah sea water, dan dia selamat kepada baby yang memang biru muda ni adalah untuk baby yang berumur 0 hingga 3 tahun. Okey? Okey, so itu adalah sebagai pencegahan dan juga dia boleh juga sebagai rawatan. Okey? So apa lagi? So kalau untuk rawatan yang seterusnya, kalau tuan-puan tengok bila dah asyum-asyum teruk, benda ni kena rawat kena rawat. Sebab apa? Sebab bila kita biarkan je, mungkin sehari 2 hari tu dia tak rasa sangat. Mungkin bila orang kata kalau disebabkan oleh alahan makanan tu dia makin beransur baik tu, alhamdulillah, tak perlu apa-apa ubatan. Cuma tuan-puan perlu cegah dari segi elakkan tadi yang saya recap balik, elakkan daripada memakan makanan yang mendatangkan alahan. Jika tuan-puan ada alahan kepada sejuk, especially kalau malam-malam tu, kena buat timer dekat aircon, supaya apa? Supaya at least dalam pukul 2 dan ke atas tu kita boleh tutup kita punya aircon. Sebab apa? Bila adanya datang rangsangan sejuk tu mendatangkan alahan. Dan jika kalau lebih daripada 3 hari dan ke atas, alahan tu ataupun gatal-gatal, selsema datang, mata merah, yang tu tuan-puan kena rawat masalah resdung tu. Sebab kita bimbang jika berpanjangan akan menyebabkan, orang kata resdung ni dia makin teruk, dia akan sampai menyebabkan hidung sumbat. Bila hidung sumbat, kesan dia ialah kurang oksigen di dalam darah. Bila badan kita kurang oksigen dalam darah, kurang sampai dekat otak, itu yang menyebabkan kita jadi pening kepala, dia akan menerukkan lagi masalah pesakit kronik, especially kepada pesakit jantung dan juga pesakit yang ada kencing manis dan darah tinggi. Sebab apa? Sebab bila kurangnya oksigen di dalam darah dan juga di dalam badan kita, pesakit-pesakit kronik lah yang akan terkesan. Okey, sebab itulah saya suka nak share. Resdung ni dia nampak macam simple tau. Dia nampak macam kita sesema, hidung sumbat. Tapi benda ni kena dicegah dan kena dirawat segera. Sebab apa? Sebab kesan daripada resdung ni yang berpanjangan, dia akan menyebabkan komplikasi yang lebih teruk. Seperti apa? Seperti pening kepala, susah nak tidur malam. Dia sampaikan menyebabkan kualiti tidur kita akan terganggu, dan di siangnya nanti akan menyebabkan kualiti kerja kita juga akan terganggu. Okey? So saya rasa itu sajalah saya nak share macam mana, apakah punca dan juga cara nak cegah dan juga nak rawat. Okey? Jika tuan-puan perlukan maklumat lanjut mengenai tajuk resdung ni, tuan-puan boleh komen dekat bawah jika apa yang tuan-puan perlu saya nyatakan, nanti kami akan jawablah. Okey. Oh ya, sebelum tu saya suka nak share, jika dekat farmasi untuk merawat masalah resdung ni, biasanya kami hanya memberi kepada pesakit resdung acute, iaitu yang hanya dalam masa 5 hari dan ke bawah ada masalah sesema atau masalah gatal-gatal. Especially kami akan bekalkan ubat antihistamin seperti cetirizine, seperti loratadine, seperti piriton. Untuk apa? Untuk mengurangkan simptom-simptom tadi secara oral. Itu yang pertama. Ataupun jika dilihat dalam masa 5 hari dan ke bawah masih lagi ada hidung tersumbat, kami akan bekalkan seperti ini, Oxynase. Kalau untuk dewasa kita akan bekalkan Oxynase nasal spray, iaitu jenis spray yang mengandungi steroid. Okey.
biasanya kita akan recommend untuk mengurangkan radang kepada orang kata hidung tadi yang tersumbat tadi. Tetapi tidak boleh digunakan dalam masa yang lama lah. Biasanya kita akan recommend untuk penggunaan seminggu hingga 2 minggu sahaja. Okey? Itu sajalah. Dan jika tuan-puan lihat simptom resdung yang tuan-puan alami tu berpanjangan melebihi daripada 2 minggu dan ke atas, yang tu jangan tunggulah. Yang itu kami pun jika dapat pesakit yang mengalami masalah resdung yang lebih daripada 2 minggu ni, kami dah tak rawat. Itu satu. Kami akan refer juga kepada klinik untuk doktor memeriksa selanjutnya. Itu satu. Dan juga suka saya nak share dekat ruang yang sedikit ini, jika tuan-puan dah start rasa, walaupun dah baru seminggu tuan-puan ada simptom resdung yang tadi, tapi bila tuan-puan dah nampak macam adanya berlaku pembengkakan ataupun benjolan kepada rongga hidung ni, ataupun hilang deria bau. Okey, simptom-simptom ni, 3 simptom ni dia dah nampak agak serius, tuan-puan kena rujuk kepada doktor lah untuk mendapatkan rawatan susulan. Okey. So saya rasa itu saja. Semoga perkongsian saya sedikit ini memberi manfaat. Saya nak recap balik. Apa dia resdung? Resdung adalah disebabkan keradangan pada rongga hidung kita ni, disebabkan oleh tindak balas badan kita yang sensitif kepada sesuatu alergen luar. Okey, dan cara yang paling mudah nak cegah dia ialah mengurangkan punca-punca seperti kalau daripada makanan, kurangkan pengambilan yang mendatangkan alah-alahan tu. Jika habuk, kena rajin-rajin membersihkan kawasan rumah. Dan juga tuan-puan boleh consider untuk menggunakan sterima sebagai pencegahan. Yang ini boleh dapatkan dekat mana-mana outlet farmasi kami. Contohnya dekat farmasi di Duyung, di Serkam dan juga di Gemencik, yang boleh digunakan sebagai membersihkan rongga hidung ni. Boleh apply ni setiap hari sebab apa? Dia akan bantu bila rongga hidung kita ni bersih, insya-Allah akan kuranglah masalah resdung dan juga kuranglah masalah tersumbat. Okey. So saya rasa itu saja saya nak share pada petang ini. Semoga perkongsian saya sedikit ini memberi manfaat. Selamat Hari Raya. Kita masih lagi di dalam PKPB dan juga pada 6 Syawal ni Alhamdulillah. Kita sama-sama doakanlah semoga cepatlah berlalunya musim COVID ni dan kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik pada masa akan datang kan. Okey, itu saja. Jika ada sebarang komen, tuan-puan boleh komen dekat bawah dan jangan lupa like dan share post saya ni jika tajuk yang saya cerita ni memberi manfaat. Okey, itu saja. Terima kasih kerana menonton. Ingat, anda sihat, kami gembira. Assalamualaikum. Berjumpa lagi.